Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini sekali lagi dapat kita berhimpun di tempat yang penuh keberkatan ini, dan insya-Allah kita akan sambung lagi perbincangan kita berkenaan dengan udhiyah ataupun korban sempena dengan perayaan yang hampir tiba ni, hujung bulan ni. Jadi minggu lepas kita bincang makna udhiyah tu sendiri, gapo waktu permulaan udhiyah, korban tu bila, hukum melakukan udhiyah tu lagu mana, dan kita bincang juga sunat-sunat korban ataupun udhiyah tu. Dan kita juga sempat masuk berkenaan dengan haiwan yang dibenarkan korban. Dan hari ni kita nak ulai balik sini tajuk haiwan yang dibenarkan korban, sebab ada sedikit penambahan. Okey. Jadi haiwan yang dibenarkan korban. Jadi lagu mana hak boleh kita korbankan? Jadi hanya haiwan ternakan daripada jenis bahimatul an'am berupa unta, lembu, termasuklah kerbau, dan kambing, termasuk biri-biri dan kibas. Termasuk biri-biri dan kibas. Jadi hak boleh sembelih, boleh rebel, hanyalah hak ni. Unta, lembu dan kerbau, kambing, biri dan kibas. Hak ni je boleh. Hak lain-lain, ayam ko, itik ko, serati ko, gapo lagi, burung, arnab, gapo lagi, seladar, kijang, rusa, itu tidak termasuk dalam bahimatul an'am. Hak ni istilah bahasa Arab lah. Tidak termasuk dalam bahimatul an'am. Jadi hak dibenarkan hak ni sahaja. Hak dibenarkan hak ni sahaja. Walaupun ada juga pendapat yang mengatakan dibenarkan dibenarkan korban air. Ada juga pendapat kata lagu tu. Ada juga pendapat kata dibenarkan rebel air. Tapi itu pendapat yang ganjil lah, yang dinisbahkan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jadi hak terpakainya, hak muktamadnya hak ni lah. Hak kata boleh sembelih air tu, itu tu nak suruh biar orang susah pun dia boleh rebel. Dari segi nak ayat kepentingan korban, itu je lah. Tapi bukan dibenarkan secara meluas penyembelihan ayam, serati dan lain-lain itu. Jadi kalau mengajar apa tak boleh lah kita bagi galakkan boleh sembelih ayam, boleh sembelih serati. Jadi lain. Jadi hak dibenarkan hak ni, unta, lembu, termasuk kerbau, dan kambing, termasuk biri-biri dan kibas. Adapun dari segi jantina, boleh belaka. Hak jantan pun boleh, hak tina pun boleh. Hak jantan pun boleh, hak tina pun boleh. Cumanya hak lebih molek ialah hak jantan lah. Sebab lagi banyak daging. Lagi banyak, lagi molek daging dia, mungkin kualiti daging dia pun beza kan. Sebab hak jantan ni lebih dikhususkan untuk ambil daging. Hak tina biasa lebih untuk biak, untuk biak. Jadi mengambil kira hak mana lebih molek, hak jantan. Tapi dari segi boleh belaka hak jantan ataupun hak tina.
boleh belaka. Itu haiwan yang dibenarkan. Adapun umur haiwan yang dibenarkan korban adalah seperti berikut. Umur pula bila boleh dikorbankan. Unta berumur genap 5 tahun ke atas, yakni cukup 5 tahun. Cukup 5 tahun. Bukan tahun ni masuk tahun ke-5. Maknanya 3 gebel tu dia masuk umur 6 tahun dah lah. 6 tahun. Kita kata 6 tahun berapa hari? 6 tahun sebulan, 6 tahun 3-4 hari, 6 tahun 10 hari. Tanya gebel tu kena masuk umur 6 tahun dah. Ataupun genap hari terakhir tahun ke-5 umur dia. Bukan kata masuk umur 5 tahun boleh gebel dah. Okey. 4 tahun, habis 4 tahun, esok tu 5 tahun sehari. Tak boleh lagi, dia kena cukup 5 tahun. Kena cukup 5 tahun unta. Maknanya unta umur tu lah dia mati. Dia kita kata apa? Balik. Balik. Itu. Kalau lembu, termasuklah kerbau, berumur genap 2 tahun ke atas. Lembu 2 tahun je. 2 tahun cukup umur. Kambing pula 2 tahun juga. Kambing ya. Berumur genap 2 tahun ke atas. Hak ni orang duk apa ni? Orang duk balas umur ke. Kambing dengan biri ni. Kalau biri-biri berumur genap 1 tahun ke atas. Kambing 2 tahun, biri setahun. Termasuklah kibas. Biri dan kibas. Kibas tempat kita tak banyak. Biasa tanah harap ada, tapi lah ni nampak macam-macam dah masuk ke. Kibas tu hak jenis ada punggung sikit ke. Di bahagian belakang dia tu, bahagian ekor tu dia ada isi sikit. Ada isi lebih banyak lah. Ekor dia pun besar. Kalau biri biasa, ekor dia kecil je. Ni besar, ada isi lah situ panjang pula. Tapi dia sejenis biri-biri jugalah. Sejenis biri-biri juga. Jadi dari segi umur, biri ni setahun. Kalau kita nak kira dari segi setahun. Kalau nak kira dari segi setahun, maka dari segi tahun, maka setahun cukup umur biri. Tapi kalau kita nak kira dari segi dari segi saling gigi, biri ni kalau dia saling gigi sebelum setahun, maka sudah boleh dikorbankan sebelum setahun. Tapi dengan syarat ketika dia saling tu umur dia 6 bulan ke atas. 6 bulan ke atas. Kalau kita nak ambil kira, kalau kita nak ukur berdasarkan saling gigi, biri lah. Kambing tidak. Biri. Kalau nak ukur berdasarkan saling gigi, dia kena saling selepas cukup 6 bulan. Kalau saling 5 bulan saling dah tak boleh gebel lagi. Kalau 7 bulan saling dah tak ada setahun lagi, saling dah, maka boleh dah gebel. Tapi kalau kita tak ambil kira dari segi saling gigi tu, kita nak kira dari segi tahun, maka setahun cerak dah boleh. Boleh gebel. Sebab kebiasaannya umur tu dia sudah mati lah. Sudah mati, daging dia pun sedang molek, setengah sedap. Jadi itu. Itu biri. Jadi umur unta 5 tahun, genap 5 tahun. Lembu kambing 2 tahun, biri setahun. Biri setahun. Memang gitu dah lah kejadian dia. Apa padahal lebih kurang aja kambing dengan biri tu dari segi jenis, dari segi saiz. Tapi itulah perbezaan yang Allah Taala tetapkan ke atas binatang itu sendiri. Itu binatang yang yang boleh dikorbankan, yang dibenarkan korban. Lepas tu haiwan yang paling afdal dikorbankan, hak paling molek pula. Tadi Allah Taala bagi beberapa jenis binatang untuk kita korbankan. Mungkin sesuai dengan hak mana hak ada tempat kita. Kalau tempat kita tak ada unta, kita cari lembu. Okay. Kalau payah lembu, cari kambing. Cari biri-biri. Jadi afdaliyah ni, mencari hak paling afdal adalah sangat dituntut. Mencari hak paling molek. Nak gebel ni kena cari hak paling molek. Hak paling molek. Bukan hak ala kadar. Bukan hak biasa-biasa ya. Setengah orang tu, bukan setengah orang biasa, setengah tu uru. Setengah ustaz dia kata, dia kata gebel-gebel ni ambil syarat, ambil nyawa je. Ambil nyawa tak apalah.
tak comel pun kurus sikit kau tak apa. Asal kau nak nyawa. Okey. Tak kira lah daging tak banyak, tak kira. Dia ajar lagu tu. Tak betul. Jauh sama sekali menyimpang daripada kehendak Allah Taala. Sebab kita rebel ni, kita persembahkan korban kita tu kepada Allah. Bukan sembelih kita nak makan semata-mata. Nak persembahkan. Sebagaimana Nabi Ibrahim telah menyatakan persediaan dia untuk agama Allah. Nabi Ibrahim kenapa cerita rebel ni semua dikaitkan dengan cerita Nabi Ibrahim. Dari situlah asasnya. Sebab apa? Sebab dia telah menunjukkan contoh kepada kita dalam bab agama, kita kena sanggup mengorbankan harta yang terbaik yang kita miliki. Harta terbaik yang kita miliki. Jadi Nabi Ibrahim kalau tengok dalam sejarah, dia sanggup mengorbankan anak dia. Anak dia yang dia paling sayang. Yang juga seorang Nabi itu Ismail untuk agama Allah. Jadi simbolik kepada pengorbanan yang paling agung yang telah dilakukan oleh Nabi Ibrahim, maka kita pun dituntut untuk gitu jugalah. Tapi tak siapa kena rebel anak, tak siapa. Hak Nabi Ibrahim tu pun tak ada lah kena sembelih sungguh, tak sempat. Allah gantikan dengan kibash. Dengan kibash. Kita hanya dituntut untuk menyembelih binatang korban. Jadi bila gitu kita kena cari hak paling molek. Hak paling molek. Hak paling kemah. Berdasarkan kemampuan yang kita ada. Setara mana kemampuan kita, maka cari hak terbaik berdasarkan kemampuan kita. Jadi hak paling afdal ni dia ada beberapa sudut. Kita boleh tengok. Ada beberapa sudut. Yang pertama dari segi jumlah daging. Dari segi jumlah daging, hak inilah keutamaan yang paling yang paling diutamakan, hak paling diambil kira. Dari segi jumlah daging, maka seekor unta lebih baik daripada seekor lembu. Maknanya tak apa. Bahkan terbaik. Seseorang itu atas dia seorang, dia rebel seekor unta. Tak bagi kepada 7 gear, dia seorang ambil seekor unta. Hak itulah hak terbaik. Kalau dia ada kelebihan, ada duit, mampu, lepas tu benda tu ada tempat dia mudah nak cari nak cari mudah, maka itulah hak terbaik. Seekor unta. Bukan kata kalau rebel, kalau unta kena bagi 7 baru boleh rebel. Tak. Hak lebih afdal seekor. Seekor kalau dia mampulah. Lebih baik daripada seekor lembu. Seekor lembu pula lebih baik daripada seekor kambing. Maknanya nombor 1 unta. Nombor 2 lembu. Tak erok unta seekor, lembu seekor. Tempat kita lembu lah. Lembu. Jadi tak nanti kau kena cari cukup 7 gear baru boleh rebel lembu tu. Kalau kita mampu, lembu seekor. Sebab apa? Banyak kita kata daging ni, siapa nak makan tak timbul persoalan tu. Sebab daging tu kita kena bagi lebih banyak daripada hak kita ambil. Untuk manfaat kita sikit je. Hak nak bagi kepada fakir miskin, hak tu lebih banyak lagi. Hak tu lebih banyak lagi. Orang kita jadi masalah tu sebab fikir untuk rebel dah, rebel dah, sembelih dah. Tapi nak kaut dia semacam, nak kaut dia semacam. Tu jadi masalah. Melih rebel sogi, siapa sogi makan. Cukup setengah tahun tu kita boleh bincang pula hukum dia. Boleh ke tidak buat lagu tu? Siapa ke tidak masuk rebel kalau buat lagu tu? Siapa ke tidak? Sebenarnya tak boleh. Haram buat lagu tu. Sebab bila kita dikatakan berkorban, bukan semata-mata sembelih binatang tu. Ini kita korbankan harta kita. Kalau kita buat duit biti, harga 800 sogi. Lepas tu sembelih, boleh daging. Lepas kita aja mengambil manfaat daripada tu. Tak ada makna pengorbanan. Sebab kita beli pagi-pagi Jumaat, beli sekilo, lepas kita makan. Tak ada pengorbanan. Sebab berbaloi dengan harga tu boleh sekilo daging. Dengan harga 800 boleh segi lembu. Lepas tu kita ambil manfaat. Tu tak ada makna pengorbanan. Hak korbannya bila kita beli dengan duit, kita wikok orang. Kita wikok orang. Itulah baru pengorbanan. Ni banyak salah faham dalam masyarakat. Sebab saya ko harta lah ni. Masalah saya dunia. Dia bila nak rebel untuk agama, dia akan timbul percanggahan dengan nafsu cinta dunia.
Kalau cinta dunia lebih tinggi berbanding cinta agama, maka payahlah kita nak rebel ni. Nah, hikmah rebel ni kalau kita ingat, kalau kita baca hadis sebelum ni, okay, Nabi kata rebel ni dapat mensucikan jiwa kita, membersihkan jiwa kita. Sebab apa? Jiwa kita ni sebab selalu diikat dengan dunia, dengan cinta dunia, maka ia dapat menyebabkan jiwa kita ni kotor, susah untuk melakukan sesuatu untuk agama, melakukan pengorbanan untuk agama. Jadi sebab itulah hikmah rebel nak suruh kita sucikan hati kita ni daripada kecintaan terhadap dunia kepada kesediaan untuk mengorbankan harta kita untuk agama, yang terbaik untuk agama. Bukan hak ala kadar je, okey. Bukan hak ala kadar je. Itu. Kalau dah lebat kalau dah lebat pengajian juga, okey, seumur untuk guru lah, ustaz-ustaz, maulana di madrasah kau duk mengeluh. Setengah-setengah orang tu, okay, kalau anak-anak dia hok bijak, hok cerdik, hok hebat, dia kata ngaji untuk bidai dunia lah, okay, bidai dunia, bidai gapo ikut lah, okay. Kalau hok tak boleh pergi tu, ataupun hok buana tu, tak cakap pitah tu, masalah lain lah, masalah akhlak kau gapo, hok tu lah baru dia kata tepat pengajian agama. Udah tak ada arah dah, di atas situ. Jadi untuk agama, hok lagu tu, hok kurang tu untuk agama, bercanggah dengan hikmah rebel ni. Rebel ni maksudnya kita bersedia korbankan hak terbaik untuk agama, bukan setakat 3 sembelih tu je. Dalam seluruh aspek kehidupan kita, untuk agama terbaik. Bukan tika tu je. Tak apalah. Jadi nombor 2 lembu, seekor lembu. Nombor 3 kambing. Seminggu lepas kita ayat biri dulu bawa kambing. Sebenarnya kita ambil daripada satu kitab tu, dia boleh jadi dia ada salah sikit, okay? Salah sikit. Jadi bila kita rujuk pada kitab hak sebenarnya kambing dulu baru biri. Hak tepatnya kambing dulu baru biri. Yang ketiga, seekor kambing lebih baik daripada seekor biri-biri. Seekor kambing lebih baik daripada seekor biri-biri. Jadi kalau kambing dan biri ni dia hanya boleh untuk sore. Seekor kambing untuk sore ya. Seekor biri untuk sore ya. Seekor kibas pun untuk sore. Tak boleh bagi, haram bagi. Kalau bagi tak sah, bagi 2 kira, kau 3 kira kau. Nak jimat ke? Setengah orang boleh jadi ada gitu nak jimat. Nak jimat saya bitih ni ke. Ataupun kalau tak ada bitih ke. Tak boleh juga. Nak rebel tak ada bitih, nak awak terbagilah pakak 3 orang kita atas ekor beri. Tak boleh. Beri, kambing, kibas hanya untuk sore. Hanya untuk sore. Itu yang keempat. Beri yang keempat. Tapi dari segi keenakan daging, ulama katalah dalam kitab. Dalam kitab dia kata seekor biri-biri lebih baik daripada seekor kambing. Sebab dia kata daging biri ni lebih molek daripada daging kambing. Hak ni disebutkan dalam kitab lah. Tapi ini bergantung kepada penerimaan setempat lah. Okay, setengah tempat tu kambing lebih soho lagi, lebih sedap lagi. Kalau tempat kita ni rasanya kambing ke. Kalau dibandingkan dengan kambing, kalau kita pergi pasar raya pun mutton ke, lamb ko kambing. Tak jumpa payah nak jumpa bing ke. Dari segi harga pun boleh jadi rasanya kambing lebih mahal daripada daging kambing, lebih mahal daripada daging bing. Tapi terpulanglah ke, terpulang. Itu dari segi kalau kita mengambil kira seko. Seko itulah. Dari segi banyak menumpahkan darah, 7 ekor biri-biri atau 7 ekor kambing lebih baik daripada berkongsi 7 bahagian pada seekor unta atau seekor lembu yang gemuk. Maknanya kita rebel seekor lembu untuk 7 orang. Itu kita rebel 7 orang 7 ekor kambing. 7 ekor kambing. Maknanya sore-sore tu ambil seekor sore lah
Hak tu lebih baik daripada seekor lembu pakak 7 orang. Itu lebih baik lagi. Itu lebih baik lagi. Ataupun kita kata orang tu rebel seekor kambing lebih baik lagi daripada dia ambil segia daripada lembu ataupun segia daripada unta. Sebab apa? Sebab seekor kambing tu seekor haiwan hak sempurna. Okey. Kalau segia daripada daripada lembu itu satu bahagian. Okey, satu bahagian, satu nyawa aja. Satu nyawa aja. Dari segi sembelih pun kalau lembu bagi 7, sore aja sembelih. Okey. Kalau kambing, sore ambil seekor kambing, dia sore lah. Dia sore seekor sembelih. Sore seekor. Jadi itu. Dari segi keutamaan dia. Dari segi keutamaan dia, mula-mula sekali seekor unta. Tak boleh seekor unta, seekor lembu. Tak boleh seekor lembu, seekor kambing. Tak boleh seekor kambing, seekor biri. Tak boleh seekor biri barulah pergi ke segia daripada lembu ataupun satu gia daripada unta. Itu last sekali. Segia ni last sekali. Bagi 7 ni last sekali. Jadi tak ada masalah sebenarnya kalau kita nak rebel. Tak ada gu ke. Tak ada gu nak rebel kan tahun ni tak ada gu ni. Keluarga kita kalau duk rebel tahun ni tak rebel. Jadi kita pun tak rebel juga. Sebab kita fikir rebel kena ambil gia daripada 7 bahagian tu. Tidak. Bahkan hak tu hak paling bawah, nombor 5. Nombor 5 tak boleh. Tak ada orang nak rebel. Sebab nak cari 7 orang ni susah juga ke. Nak cari sopala ke, nak cari anak beranak lah lebih mudah ke. Kalau masuk gia orang lain macam-macam berhangar ke. Kita je buat kerja. Suku semai demo mari orang besi ya. Mari orang besi, tak ada daging. Payah juga ke. Jadi mudah-mudah tak payah rebel lah tahun ni. Tak timbul sebenarnya masalah tu. Sebab hak tu hak nombor ngelas sekali, nombor 5. Tak boleh hak tu cari seekor kambing. Tak boleh seekor kambing, cari seekor beri. Tak jadi masalah sebenarnya. Tak jadi masalah. Timbul pula masalah. Siapa pula nak sembelih? Masalah lain pula. Kalau tengok sunat ke, hak minggu lepas kita ayat sunat sembelih ni, hak je rebel itulah sunat sembelih sendiri. Hak tu. Biasa. Hak tu jadi masalah bila tak belajar. Okay, bila tak belajar sembelih. Memanglah dari segi tuntutan hak moleknya hak je rebel tu sembelih sendiri. Itu hak paling molek. Jadi bila kita pandai sembelih, bila kita faham bila kita faham keutamaan bukan cari segia daripada seekor lembu, baru tak timbul masalah. Kita boleh beli seekor biri, boleh beli seekor kambing, sembelih sendiri. Itu hak terbaik. Itu terbaik. Kalau tak pandai kena belajar. Yang pergi gomo lagu tu bahaya. Okay. Jadi sebab itulah kita bincang dah minggu lepas ke. Hak moleknya sembelih sendiri bagi orang hak pandai. Kalau tak pandai, sunat ikut orang lain. Sunat okey ikut orang lain, sunat. Tapi bukan bermakna bila kita kata tak pandai, tak payah belajar. Tak. Hak moleknya tahun ni tak pandai lagi, belajar. Tahun depan boleh buat. Jadi itulah. Okey. Itulah masalah kan. Kekurangan lah kita kata, kekurangan. Buat apa gitu? Buat apa Nabi suruh kita sembelih sendiri? Nak suruh kita orang jantan, orang Islam ni biar betul-betul jantan lah. Biar betul-betul jantan. Yang ni kalau tengok dahaga tu bila sembelih tidak mudah mabuk. Tidak ketar. Itu hikmat dia lah. Hikmat dia banyak lah kalau nak bincang. Itu. Tak apalah, tu dari segi hak paling afdal. Jadi harapnya biar masyarakat kita ni faham molek ni. Faham molek ni dia tak timbul masalah sehingga terbantu. Niat dia nak rebel tahu tu sebab tak jumpa. Tak ada orang nak kosi 7 gia, maka tak rebel. Setengah orang tu dia ada lembu ke, nak rebel lah lembu dia tu. Tapi tak cukup 7 orang. Pas ke dia tak rebel tahu tu. Dah tak ada orang nak kosi tu. Pergi carilah kambing seekor, biri seekor. Itu. Jadi tak timbul masalah. Tak jumpa
sogie, tak jepogie, tak rebek, tak timbul masalah. Sebab hak lebih molek daripada tu ialah kambing seekor ataupun biri seekor. Dari segi harga pun lebih kurang je, kan? Dari segi harga pun lebih kurang je. Itu. Lepas tu dari segi warna pula. Ambil kira belakang. Dari segi warna pun ambil kira. Nak suruh biar hak untuk Allah Ta'ala ni, biar hak paling sempurna, paling perfect, paling kemah, paling comel. Dari segi warna, yang paling afdal ialah bayda, putih. Pilih hak putih. Kemudian safra, iaitu kekuningan. Kuning-kuning sikit. Kemudian afra ni kemerah-merahan. Jadi supaya jatuh kan warna merah. Merah comel tu kan, merah sedap kelih tu. Kemudian balqa ni topok, bertumpuk hitam. Jadi hitam putih campur lah. Kemudian sauda, iaitu hitam. Kemudian sauda, hitam. Jadi buat apa kena pilih putih? Putih dulu, kemudian kuning, kemudian merah. Buat apa? Sebabnya ialah dikatakan sahajalah. Bukan sahih sangatlah, cuma dikatakan. Tidak kuat sangatlah. Satu, kerana ta'abbud. Ini kerana nak ta'abbud kepada Allah Ta'ala, mempersembahkan kepada Allah Ta'ala. Ada pula dikatakan kerana enak dipandang, sedap tengok. Sedap tengok hak putih. Setengah orang sedap tengok hak merah-merah tu kan. Jadi beza. Jadi sebab tu kata tak kemah mana kan. Kerana enak dipandang. Dan ada juga dikatakan kerana molek, elok daging. Hak putih ni lebih molek daripada hak kuning. Tapi tidak terbuktilah. Jadi sebab itulah dikatakan sahaja. Jadi kesimpulannya, bicara juga warna pun kena pilih putih dulu, kena pilih lepas kuning, lepas merah. Sebab apa? Sebab nak hak terbaik. Hak terbaik tu lagu mana? Kita kira sendirilah. Tanya orang setempat kita, tanya orang biasa merah, lagu mana hak kemah sekali, hak molek sekali. Tak nanti kau putih, tak nanti kau putih. Payahlah kalau pakat nak cari putih. Payahlah pakat nak cari putih. Cuma bicara juga ni sebab nak suruh kita fikir, nak suruh kita set dalam kepala kita untuk rebel cari hak paling comel. Biar sedap kelih lah. Biar sedap kelih. Dari segi warna pun sedap kelih. Dari segi tubuh pun sedap kelih. Itu. Akan tetapi ulama sepakat. Hak tu tak sepakat dari segi warna tu tak ada kesepakatan. Cuma dikatakan gitu gini, dikatakan adalah. Dia hak sepakat molek bahawa mustahab memilih haiwan yang gemuk untuk dikorbankan. Hak ni tak ada siapa pun khilaf di kalangan ulama. Hak gemuk tak ada khilaf. Maknanya hak nak rebel kena hak gemuk. Tak boleh hak kuruh. Hak terbaik hak gemuk. Kuruh sikit tu boleh lagi ya. Lepas ni kita bincang pula, boleh ke tidak kuruh? Boleh ke tidak kuruh? Kalau nak cek lagu mana kuruh? Kuruh ini nak cek lagu mana? Kita bincang pula selepas ni. Jadi hak moleknya hak gemuk. Jadi sebab itulah cari nak rebel ni cari hak kemah lah. Jadi kalau kita kalau mudah kan learn ni, hak kemah lagu mana? Hak sepau duduk belaga lembu tu. Lembu duduk belaga tu lah hak kemah sekali. Kan? Matador tu kan. Orang duduk belaga di Sepanyol. Tempat-tempat kita pun kalau hak buat belaga ataupun tak belaga pun buat tanding kan, pameran tu kan. Hak tu lah. Hak kemas sekali kalau nak kira kan. Dari segi gemuk, dari segi tubuh tu kata tengok kan. Dengan comel, sasa dengan tinggi, dengan apa ni? Dengan warna dia kan. Hak tu lah hak comel sekali kan. Nak kira lah. Nak kira. Biri pun lagu tu juga, kambing pun lagu tu juga. Semampu mungkin lah. Jangan sampai susah nak cari hak perfect ni. Tak jumpa cari jadi payuh. Last sekali tak ada nak rebel. Jangan sampai lagu tu okay. Cari hak terbaik semampu kita. Semampu kita. Oleh itu haiwan yang gemuk walaupun hitam lebih afdal daripada yang putih tetapi kurus. Sebab hak gemuk ni ulama sepakat mustahab. Jadi kalau gemuk hitam lebih baik daripada putih kurus. Sebab putih tu color tu tak ada kesepakatan di kalangan ulama. Manakala haiwan yang terhimpun padanya dua sifat lebih afdal daripada yang hanya mempunyai satu sifat. Ada dua sifat. Oleh itu haiwan yang gemuk dan putih lebih afdal daripada haiwan yang putih atau gemuk sahaja. Gemuk mengada juga. Kerana? Gemuk mengada, gemuk.
Lemu ngandung tak boleh. Kita bicara lepas ni, ngandung. Boleh ke tidak? Tak boleh. Itu. Sebab ulama kata daging dia tak molek. Daging dia tidak berkualiti lah. Sebab nak kena apa ni? Nak kena itu kandungan dia lah, macam orang pun kalau mengandung, dari segi kesihatan dia, vitamin dia pun banyak pergi ke baby dia, jadi daging dia jejah lah binatang pun. Cuma lagi tinggal tadi apa ni? Hak 7 gear tadi. 7 gear tadi boleh ke tidak kalau kosi untuk benda lain. Kosi untuk akikah ke, kosi untuk makan saja ke. 7 gear tu kita kata sebagai contoh 3 orang gebel, 4 orang lagi, 2 orang nak makan saja, nak bawah, nak apa ni, kenduri. Seorang lagi nak jual, nak jual kita kata. Seorang lagi nak ngekor. Boleh ke tidak? 4 orang tidak gebel tapi ambil gear juga. Boleh ke tidak? Jadi kalau tengok dalam mazhab Syafi'i, hak kita ada amal, dibolehkan nombor 17 bawah sekali itu dibolehkan berkongsi sama ada dengan niat qurbah, seperti untuk akikah, dengan niat mendekatkan diri kepada Allah. Kita ngekah ni melih binatang, itu untuk niat mendekatkan diri kepada Allah juga selain pada rebel ni. Jadi dibolehkan, boleh kalau kita nak ngekah, ambil gear untuk ngekah, atau dengan niat selainnya, dengan niat lain seperti untuk dimakan maupun dijual, boleh juga. Boleh juga. Tapi ini bukan kesempatan. Ini bukan kesempatan. Sebab apa? Sebab kalau kita tengok dalam mazhab lain, mazhab Imam Abu Hanifah, dia kata tak boleh. Haram. Saya kau lembu luk kosi lagu tu. Haram. Hak bolehnya semua kena gebel. Tapi kita tak silah kata haram. Sebab kita pakai mazhab Syafi'i. Sebab cumanya kita nak ayatnya, jangan ambil kesempatan lah. Jangan ambil kesempatan terhadap hukum yang memberikan keringanan kepada kita untuk buat lagu ni. Kesempatan itu lagu mana? Kesempatan itu lagu mana? Dia tak gebel, Dia tak gebel. Cuma ambil gear, Contoh, dia seorang 3 gear. Kita kata 3 gear. Gebel tak ada pun gear gebel. Dok. 3 gear tu semua tu nak cedek untuk nikah bawah anak dia. Gebel dok. Ataupun apa ni? Ambil gear untuk ngekah. Dah cedek dah, Kalau buat ngekah sekali lagi, tubik pitih pula. Ni gebel tubik pitih dah. Ngekah sekali lagi, buat tubik pitih pula. Banyak pitih nak tubik banyak pitih nak tubik. Jadi mudah-mudah pula kita kata baik ngekah lalu. Atas daging gebel. Kalau ngekah, hak sunatnya kita masuk belakang daging tu panggil orang. Kalau gebel, kita kena bagi. 2/3 ataupun adalah beberapa bentuk pembahagian kita akan sebut lepas ni. 2/3 daripada daging korban itu kita kena bagi kat orang. Jadi kalau kita buat ngekah, tak ada lah, tak siapa masuk gebel. Jadi sebab tu kita kata mengambil kesempatan. Masyarakat kita banyak buat lagu tu untuk ambil kesempatan. Jadi lagu mana solusi terbaik? Biar boleh dua-dua. Sebab apa? Sebab tika tu, sebab apa kita nak suruh gebel sangat? Sebab hari itulah Allah Ta'ala kata amalan yang paling disukai oleh Allah Ta'ala gebel. Apa kita nak ngekah? Tika tu. Apa kita nak ngekah tika tu? Sepatutnya kita gebel lah. Sebab bila kita gebel, kita dapat kecintaan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lebih lagi daripada semaya sunat air raja, lebih lagi daripada dengar khutbah. Kita gebel gitu. Kita gebel tu amalan paling baik dalam tempoh 4 hari raya tu. Jadi buat apa kita nak pergi campur sekali ya? Kita nak pergi campur. Gebel dengan niat nak apa ni? Nak buat apa ni? Kenduri. Nak buat kenduri. Jadi dia jadi apa ni, kita kata ambil kesempatan terhadap keluasan yang diberikan dalam fiqh. Jadi untuk biar boleh, contoh kita kata dah kita tak ada kita nak ngekah juga sebab tika tu cuti. Balik belakang lah, ada belakang. Kalau buat tika lain payah. Kita kata, maka hak terbaiknya ni caranya saya lah. Supaya kita dapat dua-dua. Ngekah pun boleh, dapat pahala
rebel pun boleh. Jadi ambil dua gear. Ambil dua gear. So untuk ngekoh, so untuk rebel. Hak rebel tu kita bagi 2/3 daging, hak ngekoh tu kita masuk panggil orang. Barulah kita dapat apa ni? Barulah kita dapat penghayatan, barulah kita dapat apa ni? Kita kata melaksanakan kehendak Allah Taala. Okey, baru dapat sungguh. Kalau tidak agak kita semua. Kalau dah lebat agama kita semua pandai ke. Dia. Dia kita kona kau ni dah nampak rubai boleh kona tu kita kona. Banyak ni banyak sangat berluasa dalam masyarakat kita di Kelantan ni, di Malaysia ni. Jadi itu salah faham lah. Jadi ambil kesempatan. Begitu juga kalau kita nak ambil daging tu, nak beli daging tu contoh, tika tu jugalah. Tika cuti kan biasalah, tika cuti anak kita nak nikah. Hari ni raya 2 hari lagi anak kita pula nak apa ni? Nak nikah. Okey. Jadi kita ambil, contoh kita ambil 3 gear untuk nikah, untuk kenduri, 1 gear untuk gebek. Itulah terbaik. Kalau kita ambil 3 tu yang untuk gebek, dia jadi tak sedap lah. Sebab memanglah dari segi keduniaan, dari segi apa ni kita dapat panggil orang mari makan jamu orang, tu dapat pahala biasa ke, pahala. Tapi pahala jamu orang ketika nikah tu tidak lebih besar daripada pahala kita gebel hari raya dan bagi daging. Tidak lebih besar. Jadi tentulah kita nak lebih besar lagi. Hak lebih besar ketika raya tu gebel. Gebel. Jadi kalau nak buat dua-dua, okey. Nak juga untuk nikah, maka kita kena fikir. Dah kalau kita boleh cedai pitih untuk anak kita nikah 3 gear, maka kita kena usahalah. Biar cedai pitih juga untuk rebel. Sebab pada hari raya tu, hak mari sekali setahun je peluang ni. Pahala dia sangat besar. Kita akan dapat kecintaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Amalan yang paling Allah suka gitu, rebel. Rebel. Jadi kena betul lah dalam masyarakat. Hak ni banyak menggunakan kebenaran dalam syariat untuk kepentingan sendirilah. Untuk kepentingan sendiri tak sendiri rugi. Tak sendiri rugi. Dia mikir rugi. Ramai orang mikir rugi kan. Ramai orang fikir Pak kita ni macam tak kata mikir lah. Kalau mencari lembu kan tidak kata tak ada koyo. Gitu. Lembu ke buat biar. Itu tengah nak beli apa di kota lagi punya orang. Okey. Dia kepada mu. Sebab kita tak mengajar untuk dia cari tak boleh. Boleh kau kecil. Iyalah. Ya. Kita ni kata nak jimat lah. Lepas tu nak tupeh ada. Iyalah. Tidak kata semua dah. Okey. Lepas tu dari segi koperak kata apa dia boleh pakai dalam apa ni? Koperak dia boleh buat kata. Okey. GLC. Apa dia boleh pakai dalam rezeki. Kau dia mira ke mana wakil biasa. Koperak tu dia kira dia lah. Kira apa ni? Orang koperak tu lah. Orang hak koperak dia company lah. Mana hak semua lah terlibat. Boleh pahala lah. Boleh pahala apa ni? Rebel tu. Dia macam ataupun orang ada share lah kita kata mudahnya. Orang ada share boleh pahala rebel hak apa ni? Hak syarikat sumber kayak tu. Boleh lah rebel dia. Pemegang sahih. Secara tak langsung lah. Secara tak langsung. Itulah. Tapi hak terbaiknya setiap orang itulah. Hak terbaiknya biar semua tu maklum dia sepakat. Setuju faham molek, itulah terbaik. Ataupun kalau hak tu dah apa ni kita kata dah syarikat apa ni? Hak bahagia syarikat. Pas kita sendiri dari segi kemampuan kita sendiri kita boleh juga. Okay. Maka hak tu biarlah syarikat bagi ke. Hak tu bahagian syarikat kita suku. Tak ada masalah. Terbaiklah hak tu. Bukan maknanya kalau syarikat buat dah kita bayar. Tak apalah aku tak payahlah. Okey. Aku tak payahlah. Tak juga. Hak terbaiknya dia sendiri tu buat tu baik. Dia sendiri tu buat tu baik. Itu. Pahala tu lah dari segi pahala kepada apa ni orang hak share dalam syarikat tu. Lepas tu masalah tadi tu biasalah mana-mana pun bukan tempat kita je sebenarnya masalah
Kalau bak untuk agama ni hok apa ni hok kurang semua ke. Itu biasalah. Hok Nabi sebut dalam hadis sebabnya hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Saya dunia ni, cinta ke dunia ni punca kepada segala apa ni segala masalah. Segala masalah tu masalah saya lah untuk korban untuk agama sebab saya dunia lah. Tu mana-mana pun lah, tidak kata tempat kita saja, okey. Biasalah manusia ni dia akan ada tu apa ni cuba bila dia ada kelebihan, ada apa ni adalah pitih kau gapo kau, dia adalah saya kau gapo tu. Maka sebab itulah kalau kita tengok dalam buat haji, amalan haji, okey. Kalau buat tengok dalam amalan haji Nabi Ibrahim ke asal dia bila dia kena sembelih anak dia, bila dia mimpi kena sembelih Ismail tu, sebenarnya cuba dia besar juga nak boleh kau sembelih tu. Cuba dia besar juga. Kalau kita cuba dari segi saya dunia aja. Dia saya anak, ke saya anak so lagi setan mari cocok. Mari cocok dia. Mari cocok dia buat apa nak sembelih anak ni. Okey. Tak patutlah kalau kita mikir pun tak mana patut ke learn ni kan. Jadi disebabkan goda setan tu dia ambil batu dia pekong. Dia pekong setan tu. Lari setan tu. Tak berhenti sekat tu setan tu. Pergi dekat bini dia pula hajar. Tak goda pula hajar. Royak tok lelaki nak bunuh anak apa semua kan. Tak berhenti, lepas tu hajar pekong pula. Hajar pekong ke apa? Setan tu. Tak sudah lagi, tak puas hati lagi. Pergi dekat Ismail sendiri. Pergi dekat Ismail sendiri, goda-goda Ismail pun pekong juga. Jadi, buat apa kita ketika buat haji kita kena melontar jamrah. Simbolik tu. Simbolik tu. Maknanya kalau kita lah ni kita berhadapan dengan goda saya kau harta nak semua ada, okey. Masalah tu. Semua ada. Kita kena usaha pekong. Pekong setan tu. Pekong lagu mana ikutlah, okey. Simbolik kepada pekong tu simbolik kepada menepis goda setan. Jadi masalah tu ada mana-mana pun. Setiap orang akan mengalami halangan tu. Sebab itu fitrah manusia lah biasa. Itu. Masa rusa yang dikomersialkan. Itulah kita pun duk cari juga sebab rusa ni dia sudah jadi macam apa? Macam binatang ternak lah, bukan binatang liar ke. Dulu memanglah. Cuma saya tengok juga dalam fatwa negeri-negeri di Malaysia ni ada persoalan tu. Ada syarikat perusa. Jadi boleh kalau nak gebel ke? Dikata tak boleh lah. Dikatakan tak boleh sebab tidak termasuk dalam istilah bahimatul an'am ni. Tak boleh lagi. Tak boleh lah setakat ni. Tukar pendapat yang kita kau dah tak ada learning makan tu. Terus jadi ada kok. Yang ada tak tempo tukar pendapat. Yalah. Yang tuju belajar dulu limo kata. Nah, gitulah. Jadi itulah berkenaan dengan binatang yang boleh gebel ni. Lepas ni kita akan sambung pula binatang hak tak sah gebel. Daripada 4 tadilah. Daripada 4 jenis tadi, hak tak sah gebel. Tak sah tu sebab ada keaiban lah pada tubuh dia tu. Ada keaiban yang menyekat daripada ia dikorbankan. Tak apalah, lepas tu dari segi bagi pula ko sunat-sunat tiko nak sembelih tu ada perbincangan dia depan sikit lagi. Jadi untuk malam ni rasanya sampai situ dulu. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah. Astaghfirullah.